لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Jalla Jalaluh yang masih lagi mengurniakan kepada kita semua nikmat kehidupan. Dalam keadaan hari-hari orang mati, kita belum lagi mati. Ini nikmat, dapat lagi kita meneruskan tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mencari bekalan akhirat. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah panjangkan umur kita, kita boleh melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan keberadaan kita di sini pada malam ini, di tempat yang mulia ini, Allah merahmati kita semua dan menjanjikan kepada kita semua keampunan di negeri akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan menggunakan pakai kitab Mahasinul Islam, keindahan Islam dari sudut akidah, iaitu tauhid uluhiyah. Kita berada pada muka surat 41 tentang kelebihan beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kebaikan? Apa dia kelebihan, manfaat bila mana kita beriman, percaya, yakin akan ketuhanan Allah, kewujudan Allah Azza wa Jalla.
Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Suratul Ikhlas ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dan ayat ini adalah merupakan asas yang menjadi asas paling penting, paling tinggi, paling agung, yang mana ianya mengakui akan keesaan Allah Azza wa Jalla, bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Bukan 2, 3, 4 sebagaimana yang orang-orang musyrik dakwa. Sebagaimana orang-orang kafir mendakwa Tuhan itu berbilang. Ada yang sampai ke tahap ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Sampai rupa itu tanggapan yang begitu salah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula Tuhan baik, Tuhan jahat. Orang kafir. Allah kata Allah itu Maha Esa, tunggal. Kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, kalau ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya binasalah alam. Sistem alam ni akan rosak, akan tidak teratur sebagaimana kita lihat pada hari ini. Kerana ada 2 pemerintah atau 3 ke 4 pemerintah. Tetapi hari ini kita lihat setiap apa yang berlaku cantik je perjalanan. Membuktikan bahawa yang mentadbir kita, yang mengurus perjalanan hidup kita dan dunia alam secara umumnya hanya Allah wahdah. Hanya Allah yang satu. Ailahum ma'allah. Tuhan kata, ada Tuhan lain kau bersama Allah Ta'ala? Kalau ada Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mentadbir mengurus dunia dan alam ini, la fasadata, kata Allah, nescaya akan rosak, akan punah segala sistem. Sebab ada 2 pemerintah. Maka dalam ayat ni, ayat yang pertama surah Al-Ikhlas, satu penegasan daripada Allah Ta'ala, Tuhan tidak berbilang. Dan kita kena ingat yang kita duk mengaji malam ni tentang kita nak perteguhkan, nak perkuatkan lagi keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita, tauhid kita terhadap kewujudan Allah Azza wa Jalla yang menjadi puja kepada segala-galanya. Maka Allah yang kita sembah itu sifatnya adalah tunggal. Dia tak berkongsi dengan siapa-siapa untuk mentadbir dan mengurus alam yang begitu luas. Kalau nak disebut dunia ni kecil je bagi Allah Ta'ala, nak berbanding dengan penciptaan Arash yang begitu besar, yang begitu hebat. Tetapi dia boleh mampu mengurus dan mentadbir kesemuanya kerana ia bersifat dengan qudrah, dia bersifat dengan iradah dan bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Maka yang kedua kata Allah, Allahus Samad, Tuhan yang kamu sembah itu bagaimana? Dia tidak, Allah adalah Tuhan yang mana bergantung kepadanya segala sesuatu. Termasuklah kita manusia, kita hidup, kita diri kita sendiri pun Allah yang jadikan. Kan? Diri kita ke kita jadi sendiri? Tak ada. Nah, Allah yang jadikan. Maka bila mana kita ni datang daripada Allah, daripada penciptaan Allah Ta'ala, maka segala-galanya kita bergantung kepada Allah. Makan, minum, tempat tinggal, sihat tubuh badan,
sembuh daripada sakit. Kesemua adalah di bawah takbir urus Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bagi tahu ke semua makhluk-makhluk yang aku buat bergantung pada aku. Ini Tuhan yang kata kita di semua. Yang ketiga kata Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah itu dia tidak beranak dan tidak pula diperanak. Artinya Allah itu bukan jenis orang perempuan jenis beranak, ada keturunan. Tak ada. Macam kita ni ada keturunan. Ya. Ada waris-waris kita. Ada kaum kerabat, kaum keluarga kita. Allah tak ada macam kita. Kalau Allah ni ada yang orang kata dia beranak kan, itu bukan Tuhan. Kerana Allah ni kita dah sebut banyak kali kan, dalam kajian ilmu tauhid, Allah ni yang mana dia disebut sebagai pencipta sampai sudah dia takkan sama dengan perkara yang dicipta. Itu dia punya sunnatullah ataupun dia punya kaedah dia macam tu. Apa pun perkara yang mana dicipta dengan pencipta dia takkan sama. Tapi contoh, manusia mencipta kereta. Manusia yang buat kereta. Kereta tadi benda yang kena buat, makhluk. Benda yang dicipta. Benda yang dibuat. Adakah kereta tadi sama dengan manusia yang mana yang merekakan kereta tadi? Tak sama sekali. Ini dalil akli ngaji ilmu tauhid. Ini supaya mudah kita faham Tuhan itu jangan kita gambarkan macam makhluk, macam kita. Ada kaki, tangan macam kita. Dia tak sama. Sebab dia pencipta, takkan sama sampai bila-bila pun dengan yang dicipta. Maka Allah itu tidak ada keturunan macam kita. Dia tak beranak, dia tidak diperanakkan. Sebagaimana orang-orang Kristian, Nasara menganggap Isa itu anak Tuhan. Maryam itu isteri kepada Tuhan. Ini suatu perkara yang terlalu berat diletakkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepatut. Mengingat Tuhan ni macam mana ke? Tak, Tuhan kata, aku tidak beranak dan tidak diperanakkan. Intinya aku tak ada keturunan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat. Dan tidak pula, dan dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu apa pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Kuasa apa pun tak sama dengan Allah. Sama ada dari sudut zatnya, sama ada dari sudut sifatnya, sama ada dari sudut af'al perbuatan. Takkan sama dengan makhluk. Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk. Zat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kerana bila mana kita makhluk ni berjisim, ada badan tubuh, bila sebut manusia, maka mesti dia berjisim. Dia ada sifat. Allah tidak bersifat. Tidak kata arat. Boleh diwajahkan Allah dia hitam, putih. Itu kita. Manusia. Allah tak boleh disifatkan tinggi, rendah, besar, gemuk, buruk. Tak boleh. Tak sama. Allah tak sama. Sama sekali dengan apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu samakan Allah dengan itu, sama dengan ini. Maka itulah yang dikatakan dosa syirik. Yang mana dosa ni aku tak ampun sampai bila-bila. Kecuali kamu taubat, kembali pada agama, beriman kepada aku. Kalau tidak, aku tak akan terima. Sampai bila-bila pun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana satu pembohongan yang begitu dahsyat. Yang tidak selayaknya diletakkan kepada Allah yang maha berkuasa. Kata Allah ada agama orang Kristian kata begitu. Lalu Allah menerangkan, memperjelaskan kepada manusia tentang sifatnya. Kenal, ini disebut sebagai tauhid uluhiyah.
Firman Allah Ta'ala lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat 111. Dan katakanlah wa qulil hamdulillah, dan katakanlah segala puji hanya bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Sekali lagi ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat surah Al-Isra ni, Allah tak di sifat dia tak ada anak, ya? Allah tak ada anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dia tak pakat dengan siapa-siapa untuk mentadbir dunia dan alam semua kesemuanya ini. Dia tak pakat dengan siapa-siapa. Adapun kita manusia, untuk nak mentadbir rumah kita pun kita kena pakat dengan isteri kita. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan kita lemah, tak mampu nak mentadbir keluarga pun kita kena pakat dengan isteri kita. Kemudian bila ada anak, pakat pula dengan anak pula nak buat sesuatu perkara. Nah, kita tak boleh nak buat seorang diri. Apatah lagi kalau urusan yang besar, yang melibatkan kampung, yang melibatkan daerah, yang melibatkan negeri, yang melibatkan negara, itu sudah pasti memerlukan kepada pakat. Tak boleh buat seorang-seorang. Mu handle bahagian. Di situ pun sudah cukup memberi faham kepada kita sifatnya lemah. Lepas tu kita jangan kata kita hebat. Tak ada. Kita sentiasa bergantung kepada Allah dan mengharapkan juga kepada pertolongan orang-orang yang ada di keliling kita untuk kita melakukan sesuatu kerja di atas muka bumi ini. Baik. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, kata Allah. Dan dia, yakni Allah, bukan pula hina, yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besar. Kita tak boleh buat seorang diri. Kita memerlukan kepada pembantu. Kata kalau di pejabat, dia mesti kena ada, kalau di sekolah, sebagai konteks orang kata sekolah, dia tak boleh hanya semata-mata guru besar seorang ni. Dia tak boleh nak urus sekolah, hanya peringkat sekolah, dia tak boleh urus. Dia mesti kena ada penolong kanan. Penolong kanan pula 1, 2, 3. Lepas tu kena ada berani pula, kena ada PA pula. Seterusnya sampai kepada jaga. Nak kena jaga sekolah. Tak boleh berusaha pergi jaga sekolah, tak boleh. Mati dia. Tak boleh buat. Jadi maknanya kita yang dah tak payah rasa hebat. Walaupun kita seorang guru besar, walaupun kita seorang ketua, kita tak payah rasa hebat. Kalau kita faham tentang ini, kerana kita sentiasa mengharapkan kepada orang-orang lain untuk bantu gerak kerja kita. Adapun Allah Ta'ala, dia tidak memerlukan pertolongan siapa-siapa untuk mentadbir urus dunia dan alam. Kerana dia maha berkuasa sifatnya. Lalu penghujung ayatnya Allah kata, wa kabbirhu takbira. Perbesarkan Allah, agungkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh buat gitu, tuan-tuan, dalam hidup kita, kalau dalam diri kita setiap hari, setiap waktu ada Allah, insya-Allah selamat. Dunia akhirat kita selamat. Yang jadi masalahnya, Allah tak wujud dalam diri, dalam kehidupan. Dia tak kenal siapa pencipta dia. Lalu dia hidup hanya begitu, tanpa melakukan sesuatu apapun terhadap akhirat dia. Lupa terhadap Allah. Lepas tu Allah kata perbesarkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Jangan kata dalam sembahyang je kita perbesarkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah. Luar daripada sembahyang kita, Allah jadi kecil. Jangan. Allah kata perbesarkan Allah Ta'ala, agungkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, kerana kita hidup adalah menumpang daripada Allah segala-gala.
Mula daripada makanan yang kita makan, air yang kita minum, pakaian yang kita pakai dan sebagainya. Kita tak boleh buat sendiri. Kita tak boleh menghasilkan sendiri. Walaupun setitis air yang kita minum, kita tak mampu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kewajipan yang paling besar dalam Islam apa dia? Adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah. Inilah tugas yang paling besar, amanah yang paling besar yang baginda Nabi SAW pikul. Ajak manusia supaya kenal Allah Ta'ala. Ni tak betul ni, murid sembah patung-patung berhala yang kamu mana kat patung-patung ni, mereka membentuk dengan tangan-tangan kamu sendiri, lalu kamu angkat jadikan dia sebagai Tuhan. Tak betul, kata Nabi. Tuhan yang sepatutnya kamu sembah adalah Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila perintah 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sir. Apa makna sir? Secara senyap-senyap. Pergi hanya kepada orang-orang yang terdekat kepada dalam hidup dia, ahli keluarga dia, isteri dia, sahabat-sahabat yang dekat dengan dia saja. Bercerita tentang tauhid. Bila mana tengok Islam tak boleh berkembang, tak boleh tersebar, maka turun perintah wahyu yang seterusnya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Pedulikan wahai Muhammad tentang orang-orang musyrik. Dia nak kata apa ke, dia nak hina kamu ke apa, mu jangan takut, mu jangan pedulikan. Fasda' bima tu'mar, terus dengan perintah aku. Wa a'rid 'anil musyrikin, pedulikan orang-orang musyrik. Jangan kamu rasa takut nak bagi tahu yang sebenar, kamu rasa bimbang, kamu rasa khawatir, jangan takut, pedulikan kata Allah. Bila turun perintah supaya Rasulullah SAW ajak manusia secara terang-terangan, lalu pagi itu Rasulullah keluar di kawasan khalayak. Lalu Rasulullah kata, ya ma'syara musyrikin, ya ma'syara Quraisy, ta'al. Wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang Quraisy, datang sini, berkumpul datang. Bila Abu Jahal, Abu Lahab, dia dengar suruhan Nabi SAW, dia pula tolong ajak orang ramai, cepat, kumpul. Muhammad yang gila ni nak bagi tahu apa pula. Ni Abu Lahab, Abu Jahal, cepat kumpul ni, Muhammad yang gila ni nak cerita benda apa pula bagi ni. Kumpul semua, Nabi naik atas bukit Safa. Nabi kata apa? Ara'aitum, percayakah kamu kalau aku bagi tahu kepada kamu, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang musyrik, bahawa di sebalik bukit ni, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tahu lah, dia punya kedudukan Mekah, tanah bukit. Kalau aku bagi tahu sebalik bukit ni ada tentera musuh yang siap sedia dengan kelengkapan perang untuk serang kita, adakah kalian percaya kepada aku? Semua jawab. Yang pertama sekali jawab adalah Abu Lahab. Abu Lahab kata, betul, aku percaya. Sebab kamu, wahai Muhammad, tak pernah tipu sepanjang hidup. Sebab kamu memang terkenal dengan Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Tak pernah benci orang, tak pernah berbohong. Kita ni daripada kecil nipu orang. Mak tanya, mak ayah kita tanya, semaya dah? Tak semaya lagi. Semaya dah? Sebab apa? Bukan Al-Amin. Tak boleh percaya sebab ketua menipu orang. Aku pinjam duit dengan hang, tak, nanti bulan depan aku bayar. Setahun dah bayar. Boleh percaya? Tak boleh percaya jenis kaki tipu. Sebab kita tidak ada Al-Amin yang boleh dipercayai, yang amanah. Semua kata percaya. Baik, kata Rasulullah SAW, percayakah kalian kalau aku katakan pada hari ini
bahawa Tuhan Al-Lat wal Uzza yang kamu sembah, yang gantung di dinding-dinding Kaabah tu, bukan Tuhan yang sebenar. Bukan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sepatutnya kamu sembah adalah Allah Azza wa Jalla. Habis dia kata Allah Azza wa Jalla, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana hadzal yaum. Bangkit Abu Lahab, tunjuk atas muka Nabi. Celaka sungguh kamu Muhammad. Ni ingatkan tak? Dia ingatkan nak cerita benda apa? Mu hari ni panggil kami nak bagi tahu, nak buat declaration bahawa Tuhan-Tuhan yang kami sembah, nenek moyang kami sembah sekian lama tak betul. Celaka mu. Celaka sungguh kamu wahai Muhammad, kerana ni mengumpulkan kami pagi ni. Nak bagi tahu benda ni. Dan tu Allah turun wahyu. Balas balik. Balas balik apa yang diucapkan oleh Abu Lahab kepada Nabi, kepada kekasihnya. Habibuna sallallahu alaihi wasallam kata celaka. Lalu Allah turunkan tabbat yada abi lahab wa tab. Allah balas balik. Celakalah kedua belah tangan yang tunjuk kepada atas muka Nabi, celaka. Tuan-tuan, selama mana dah orang duk baca surah tu? Duk cela Abu Lahab tu, duk dalam kubur tu. Celaka Abu Lahab. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab, celaka sampai kiamat. Doa celaka. Dia mati lama dah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni, kita kena buat sesuatu amalan bila mana kita tak ada, bila mana kita dah mati, orang duk sebut-sebut kebaikan kita, doa. Selamat kita dah. Jangan sampai kita melakukan perkara keji, perkara jahat, kita tak ada 100 tahun, orang duk sebut lagi jahat kita. Na'udzubillah. Itu doa. Doa kekejian, na'udzubillah. Bagaimana Abu Lahab? Duk bukan kata kita di Malaysia, satu dunia cela dia. Siapa yang Muslim, yang beriman kepada Allah, yang baca Quran, duk cela belakang hari-hari, setiap saat. Celaka Abu Lahab, celaka Abu Lahab. Sahamnya sampai kepada dia, bukan sikit. Saham azab. Waktu kita kena buat sesuatu amalan bila mana kita tak ada, orang duk sebut-sebut kebaikan. Itu tanda kita, kata ulama', orang ni husnul khatimah. Kalau dia dah mati duk sebut Pak Haji tu masa itu nipu orang, Pak Haji duk nipu orang kerja. Berapa lama dah mati? Lama dah mati. Tapi duk sebut pekerjaan dia, jangan. Kita buatlah sesuatu amalan yang baik sampai walaupun kita dah tak ada atas muka bumi, orang masih doa pada kita. Doa penting. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan yang paling besar dalam Islam adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah. Nah, ini yang kata amanah yang Rasulullah pikul. Walaupun berat untuk nak menyatakan perkara itu. Kenapa? Sebab Tuhan yang mereka sembah sudah ratus tahun. Yang disembah oleh nenek moyang mereka, nak bagi tahu benda ni tak betul, berat. Tetapi disebabkan perintah Allah, mu kena bagi tahu. Pedulikan mereka wahai Muhammad. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Aku suruh bagi tahu secara terang-terang, pedulikan mereka. Nabi terpaksa bagi tahu kerana pikul amanah yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sembah Allah, beriman kepada Allah. Bukti yang mana kita ni yakin, beriman, percaya kepada Allah, mesti kena ada pembuktian. Apa dia pembuktian? Ibadah. Amal soleh yang kita buat itu sebagai tanda bukti kita percaya adanya Allah.
Sebagai bukti kita percaya adanya yaumul hisab. Ada hari hitungan kelak di hari akhirat kelak. Jangan kata aku percaya ada Tuhan tapi tak beramal, tak jadi. Mesti kena disertai dengan ibadah. Mu kena beramal. Tak cukup sekadar kamu hanya baik tapi tak ada amalan. Baik dia tu semua tak buat. Sembahyang tak buat, curi tak buat, zina tak buat, semua tak buat. Tak ada. Sekadar hanya beriman kata Allah ada, tak ada. Mesti kena ada pembuktian kata Allah dalam ayat ni. Beriman kepada Allah, kemudian liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau beribadah pula ada benda lain dalam hati, di sudut hati kita pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa datang ke masjid boring duduk kat rumah tak ada buat kerja apa? Kalau itu niatnya tak dapat apa-apa. Kenapa datang? Malu aku, jiran-jiran datang, takkan aku tak datang, tak dapat apa-apa. Mesti kita kena letakkan dalam hati kita, sucikan hati kita, lapangkan hati kita, ikhlas kerana Allah. Aku datang kerana nak cari redha Allah. Barulah Allah letakkan dia sebagai satu ganjaran, tulis, catat sebagai suatu amalan yang baik. Kalau kata ada sikit je 0.01 riyal. Bukan banyak, 0.01. Ada rasa nak tunjuk aku ni bagus. Batal. Jadi debu macam tu, tak ada apa. Penat ya dapat. Sebab itu kata Allah penting, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan diri kamu, hati kamu dalam beribadah semata-mata kerana aku. Aku tak mau bercampur dengan kerana tu, kerana ni. Aku ada juga sikit-sikit, tak mau. Aku tak nak kongsi dengan siapa-siapa. Sebab mu aku buat. Tiba-tiba kamu buat kerana orang tu. Aku pun ada juga. Aku tak mau. Aku nak kerana aku semata-mata. Sebab mu hidup adalah menumpah daripada apa yang aku sediakan. Sebab tu tak boleh ada syarik. Tidak boleh ada riak dalam amal ibadah kerana tu. Kerana Allah tak suka. Allah tak redha kalau kita tunjukkan amal ibadah kita, kebaikan kita kepada makhluk yang dia cipta. Mu kena tunjuk aku. Walaupun orang tak ada, dia tetap jaga perintah Allah. Orang ada ke orang tak ada ke, dia tetap jaga perintah Allah kerana dalam hati dia penuh dengan keikhlasan. Dan nak lahir ikhlas ni dia kena didik. Bukan boleh datang macam tu. Kita kena paksa diri kita. Aku tak boleh pergi lagi ke masjid sebab hati aku tak ikhlas. Sebab hati aku tak ikhlas, aku tak boleh lagi pergi ke Mekah walaupun duit aku banyak sebab aku rasa hati aku tak ikhlas. Gitu lah. Betul tak? Tak betul. Sebab nak datangkan keikhlasan mesti kita kena paksa diri. Buat dulu, paksa, barulah ikhlas datang. Jangan awal-awal kita duk tunggu dia tak datang. Mula-mula kita datang semayang, kata sebagai contoh semayang berjemaah, seminggu sekali ya. Paksa lagi diri. 2 kali seminggu, paksa lagi diri. Bila kita dah mula ada istiqamah, keteguhan kita beribadah, lalu Allah campakkan sifat ikhlas dalam diri. Baru dia datang. Jangan kita duduk kata aku tak ikhlas lagi, sebab tu aku tak pergi, sebab tu aku tak buat baik, sebab tu aku tak ada sedekah, sebab tu aku tak ada berwakaf. Sebab tak ikhlas. Bila nak ikhlas? Bila orang ikat atas bawah, baru nak ikhlas. Tak jadi. Tak jadilah. Maknanya kita kena paksa diri untuk mentaati perintah Allah, barulah dia lahir dalam diri kita sifat yang kata mukhlishina lahuddin. Wa yuqimus salah, dan supaya mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakat, mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah agama yang betul. Perintah agama yang betul. Agama yang lurus. Agama yang tidak ada bengkak-bengkok. Kata sekali macam ni, sekali macam tak ada. Lurus.
lurus untuk sampai kepada Allah. Adapun agama-agama lain, agama yang disebut sebagai agama wadai, agama ciptaan manusia, dia bengkak-bengkok dan tak sampai pada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama tu, segala perbuatan baik yang diajar oleh agama tu, dia tak sampai. Adapun agama ni dia akan terus kepada Allah Taala. Itu disebut sebagai agama yang lurus. Dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku, kata Nabi, telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui, percaya tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa yuqimus solat, tak cukup sekadar beriman, mu kena dirikan solat, beribadah. Nah, ini program Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak elak. Sembahyang, program Allah Ta'ala. Dan program Allah Ta'ala bukan banyak. 5 waktu saja sehari semalam. Kalau 5 waktu ni kita tak boleh jaga, teruk sungguh. Kita jadi makhluk yang paling teruk. Dalam keadaan Allah ciptakan kita manusia yang mana kata Allah ahsani taqwim. Kita ni Allah Ta'ala ciptakan sebaik-baik kejadian. Apa makna kata sebaik-baik kejadian? Allah memberikan kita akal fikiran. Otak yang mana dalam otak kita tu namanya akal. Yang mana akal ini dia boleh beza mana baik, mana buruk. Ini anugerah yang Allah beri kepada makhluk namanya insan sahaja. Malaikat Allah tak beri. Nah, hanya insan saja ada ni. Haiwan-haiwan tak Allah Ta'ala beri. Tak beri kepada mereka. Hanya mereka ada otak tapi akal tak ada. Nak beza baik buruk tak ada. Lalu kata Allah, kamu akan naik darjah kamu setinggi-tingginya sampai ke tahap sampai kepada aku. Kedudukan kamu tinggi bila mana kamu guna akal yang aku anugerahkan. Tetapi sebaliknya, bila mana manusia tidak gunakan nikmat akal ini, maka dia akan turun sehina-hinanya, lebih teruk daripada binatang. Balhum adal ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu macam binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, kata Allah. Kerana binatang tak ada akal. Manusia kamu ada akal, tapi kamu melanggar perintah Allah. Kamu jahat hidup atas dunia. Maka manusia ada kira-kira di hari akhirat. Binatang tak ada. Dia makan dalam tanah orang, dah ikut suka dia lah. Dia tak ada bangkit akhirat kira-kira. Mu dulu makan dalam kebun orang. Mu ada minta tak? Tak ada. Kuntu turaba, semua jadi tanah. Bila manusia tengok begitu urusan perintah Allah Ta'ala, ya Allah, boleh aku nak jadi macam binatang. Kena segokoh dekat Tuhan masa tu. Manusia, mu ingat dah. Dulu mu hidup atas dunia, apa nikmat anugerah yang paling besar aku beri kepadamu? Akal. Lepas tu kita kena guna nikmat ni, nikmat akal ini. Sebab itu tuan-tuan, akal semata-mata pun tak boleh. Sebab itu Allah menurunkan pula perkara lain untuk memuliakan lagi akal manusia, namanya ad-din, agama. Ni yang kita duk anuti. Kenapa kita tak jadi jahat? Kerana akal kita dipandu oleh agama Allah Ta'ala. Kenapa kita tak bunuh orang? Kerana akal kita dipandu oleh wahyu Allah Ta'ala, agama Allah. Jangan bunuh orang besar-besar. Lalu kita tak buat akal pakai mengiyakan. Sebab itu penting agama. Bila manusia hidup tidak beragama, cerdiklah macam mana pun, dia akan jadi manusia yang celaka dunia akhirat.
Akal mesti ikut agama, bukan agama ikut akal. Kalau agama ikut akal, porak peranda agama Allah Ta'ala. Ikut suka lah. Apa kata kita sembahyang Jumaat sebulan sekali? Ikut akal. Oh, setuju. Korea ni kata setuju. Pergi daerah lain pula, apa kata kita tak payah buat terus Jumaat. Hancur agama. Tapi tak boleh. Akal dia kena ikut agama. Baru jadi. Sebab agama itu didatangkan untuk pandu akal. Didatangkan khusus oleh Allah Ta'ala untuk pandu akal manusia supaya dia boleh balik padaku dalam keadaan selamat. Aku yang buat manusia, kata Allah, aku tak mau dia jadi sesat. Nanti suatu hari dia boleh balik pada aku dalam keadaan selamat dengan mengikut agama yang aku beri pada dia. Agama, din, ad-din yang kita sebut dalam bahasa Arab, apa dia? Cara hidup. Kamu hidup di atas dunia, bagaimana kamu nak menjalankan kehidupan yang bagaimana? Ni cara hidup yang kamu kena guna. Bila manusia ambil din, agama, cara hidup yang Allah turunkan khusus ini, dia letak tepi, dia guna cara hidup dia sendiri, dia akan sesat. Dia tidak akan bertemu dengan rahmat Allah di hari akhirat. Ini yang kita tentang kena reti, kena faham. Kenapa kita hidup macam ni hari ni? Kerana kita tak boleh dapat tidak. Kita makhluk ciptaan Allah. Kita terikat dengan program-program yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Dan kesemua program-program ini bukan saja-saja. Adalah untuk memastikan, menjamin kita mendapat rahmatnya di syurga. Kalau kita tak ikut program yang Allah telah tetapkan ini, maka azab menanti kita di hari akhirat. Na'udzubillah. Fahuwa minal khasirin, kata Allah. Maka dia, manusia, akan jadi golongan yang rugi di hari akhirat. Kerana hidup di dunia tak ikut program aku. Dia aku buat, tapi program aku tak mau ikut. Rugi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menunggu adalah azab api neraka. Ini yang kita kena reti, perjalanan hidup kita manusia begitu. Tak boleh lari. Kita hamba Allah, mesti kita kena ikut program Allah. Program yang terbesar adalah solat. Walaupun 5 waktu tetapi besar di sisi Allah. Penentu kepada seluruh amalan kita yang lain. Kalau solat kita buat main-main, jangan harap kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Dia akan semak, dia akan tengok sembahyang tu. Di hari akhirat kelak ketika mana dibentangkan amalan. Amalan manusia, kata Allah, cek. Semak sembahyang. Bermula daripada dia balik sampai dia mati. Bagaimana solat? Bukan kata Allah kata tengok banyak mana dia sedekah. Bukan kata Allah kata tengok sembahyang dulu. Kalau sembahyang dia sempurna, maka yang lain insya-Allah mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti dia akan mempermudahkan segala hitungan. Bila sembahyang yang Allah programkan ini dia boleh jaga, dia boleh selesaikan dengan baik. Itu kita jangan anggap sembahyang ni benda kecil dalam kehidupan kita. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut tentang ayat bila tentang sembahyang. Ayat Quran yang menceritakan tentang sembahyang. Termasuklah ayat yang kita baca ni. Wa yuqimus salat. Dirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakat. Keluarkan zakat. Wa zalika dinul qayyimah. Dan begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Selepas mana kita beriman kepada Allah, sembahyang. Bukti yang kemana kamu beriman. Mana pembuktian mana? Pembuktian ketaatan kamu kepada Allah. Sembahyang. Jaga sembahyang 5 waktu. Dahlah jaga sembahyang 5 waktu. Lakukan solat yang terbaik secara berjemaah awal waktu. Kalau berjemaah sudah pastilah awal waktu. Betul.
Ini program Allah Ta'ala, dia nak bagi kita ganjaran pahala. Jangan kita rasa penat, jangan kita rasa lelah, letih melaksanakan program Allah Ta'ala ni. Jangan. Kita kena rasa ini suatu keuntungan yang balik, mudarabah yang balik pada kita. Jangan kita nampak kita masuk ASP 100,000, 200,000, kita tunggu bulan tahun depan. Oh, dah nampak dah tu. Berapa persen? Oh, banyak tu mudarabah dapat. Dah dividen. Yang akhirat tak nampak. Yang Allah dia bagi, dia tawar kat kita. Lepas tu kita jangan rasa penat. Walaupun kata kita tu macam mana keadaan kita sekalipun, jangan kita rasa letih, jangan kita rasa jemu, kerana kita nak kepada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita di hari akhirat. Baik. Fa iza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kata Nabi, apabila mereka berbuat demikian, beriman kepada Allah, jaga solat, keluar zakat, maka kata Allah, kata Nabi SAW, darah dan harta mereka akan selamat daripada aku kecuali dengan hak undang-undang Islam, dan perhitungan mereka hanya dengan Allah. Sebab itu kita tak boleh ambil hak orang lain, kerana agama yang jaga. Kenapa tak boleh curi orang? Agama yang jaga. Agama kata kalau kamu nak orang, mu kena minta izin, mu kena minta, mu jangan main ambil secara senyap-senyap. Siapa yang kata itu? Agama. Orang yang duk buat kerja melanggar agama ni sebab dalam diri dia, dalam hidup dia, dia tak ada agama. Maka agama tak boleh jaga diri. Ini yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak dalam undang-undang Islam baru. Kalau yang tu baru katalah sebagai contoh. Hak penjagaan anak bila bercerai, suami isteri bercerai, ada anak, hak nafkah. Tak, hak anak, hak nafkah anak. Mahkamah boleh kata kepada suami, dan ni anak dua orang ni mu kena bagi nafkah dia, perintah mahkamah. 1,000 sebulan. Ini yang kata bihaqqil Islam, undang-undang Islam. Maknanya 1,000 sebulan tu perintah undang-undang. Ambil daripada duit dia, bagi pada anak. Dan kata kalau dia tak diberi, tak tunaikan, tak beri nafkah yang kata 1,000 sebulan pada dua orang anak ni, tindakan undang-undang boleh dikenakan pada si suami tadi. Kerana nafkah anak, walaupun dah bercerai, tetap jadi tanggungjawab suami. Ini yang kata bihaqqil Islam. Kalau kita saja-saja nak pergi rampas harta dia, tak boleh, haram sama sekali. Jadi cukuplah sekadar itu azan. Insya dah masuk dah. Tanda dulu di situ. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung lagi. Ya, kita sambung lagi. Dan itulah. Wow, satu je benda malam ni kita sebut. Agak-agak berapa tahun kita nak habis kuliah kita. Tak apa. Ya, kita bukan kira nak habis. Kira kita nak duduk dalam majlis ilmu lah. Selagi mana kita hidup, kita minta doa pada Allah Ta'ala supaya Allah sihat. Bukan kata nak cepat habis. Ngaji nak cepat habis dah. Yang penting kita boleh duduk dalam majlis ilmu, program ilmu, tiap-tiap malam lagi. Tak pahala dia jihad fi sabilillah. Nak pergi perang, tak lalu lah kita. Tak. Boleh duduk dalam majlis ilmu kan lama. Sementara tunggu solat isyak. Tiap-tiap hari kita boleh duduk. Tabarakallah. Banyak pahala. Ikhlaskan diri kita. Moga-moga Allah terima segala amalan kita. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan pancaran cahaya hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau menyinari bumi ini dengan pancaran cahaya matahari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah perhimpunan kami pada malam yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah.
perhimpunan yang Engkau rahmati dan Engkau redha akan kami ya Allah, dan Engkau jadikanlah perpisahan kami selepas ini ya Allah perpisahan yang Engkau pelihara daripada segala bala, bencana dan dosa ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta